Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malikil qudus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Yang diraihkan para pegawai dan juga para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Seterusnya yang diraihkan juga para pecinta ilmu, para puasawan, para pemburu Lailatul Qadar, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib. Tak dilupakan para penonton kita yang sedang melayari secara atas talian. Yang dari utara kita ucapkan sejahtera, yang dari timur kita doakan makmur, yang dari barat kita doa dapat berkat, yang dari selatan kita doa dapatkan keampunan. Alhamdulillah, sekali lagi program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Sekali lagi kita bersiaran secara langsung pada pagi ini. InsyaAllah dalam pertemuan ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu memburu Lailatul Qadar. Tuan-tuan, 10 akhir telah pun datang. Semua yang beriman kini diundang. Membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Lailatul Qadar ada cirinya. Bumi pun senyap, tiada anginnya. Haiwan tumbuhan bisu suaranya, seakan berhenti semua geraknya. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat. Itulah buah amal yang berkat. Dalam suasana kita berada pada tempoh 10 hari terakhir bulan Ramadan Al-Mubarak, maka salah satu daripada yang kita nak sangat dapat adalah Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Ulama mengatakan Lailatul Qadar ini ada 3 maksud. Pertama sekali, qadru bermakna kemuliaan ataupun kehebatan, benda bernilai. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah malam Lailatul Qadar malam yang bernilai kerana pada malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan ia pada malam itu. Turunkan ia itu kata ulama adalah menurunkan Al-Quran. Maka dalilnya adalah surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Apakah kemuliaannya? Pertama, Allah Ta'ala sebut khairun min alfi syahrin. Malam itu lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan ni bersamaan 83 tahun 4 bulan. Maknanya kata para ulama, siapa jumpa dengan malam Lailatul Qadar, dia ibadat malam itu, contoh dia semayang, seolah-olah dia semayang selama 83 tahun 4 bulan tanpa henti, seolah-olah begitulah. Tuan-tuan sekalian, kita umur kita, umat Nabi Muhammad SAW ni tak mungkin dapat panjang. Sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia ikut umur Nabi masing-masing. Nabi Adam berapa umurnya? 1000 tahun. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 464 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun.
Nabi Musa 120 tahun, Nabi Harun 122 tahun, Nabi Daud 100 tahun, Nabi Isa Al-Masih 33 tahun sebelum diangkat. Masa dia di bumi umurnya 33 tahun dan masih ada lagi. Dan berapa umur Nabi kita? Nabi kita umurnya 63 tahun. Maknanya umat Nabi kita umurnya memang tara itulah. Sehingga Nabi sebut a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalika. Umur umat aku hanya berputar sekitar 60 sampai 70 tahun sahaja. Amat sedikit yang dapat lebih pada itu, kata Nabi. Wa aqalluhum, sikit sangat yang dapat lebih pada 70 tahun. Kita tak nafi, memang sekarang sebab kualiti hidup makin bagus, orang kita concern tentang kesihatan. Sekarang dah ada orang yang cecah super centenarian, ada umur super centenarian, boleh hidup sampai 110 tahun. Dan ada juga orang yang dapat semi super centenarian, hidup sampai 105 tahun. Tapi tak ramai. Sebab Nabi sebut wa aqalluhum may yajuzu zalika, sikit sangat yang dapat lebih daripada 70. Dan zaman sekarang boleh dikatakan mustahil manusia boleh menjangkau usia lebih pada 155 tahun. Mustahil. Walau itu tara hebat sangatlah jaga kesihatan, takkan lebih pada itu. Kajian menunjukkan manusia moden sekarang batas umur akhir kita 125 tahun. Itu sedang jogging hari-hari lah gambar tu. Hari-hari jogging, tonggek-tonggek kayu basikal, peteluk cepedak, tak makan nasi, tak ngeteh, tak merokok, tak benda langsung. Buka minum air kosong, jaga betul. Paling jauh dia pergi 125 tahun. Itu pun kalau tak nyusah ke orang, umur 125 tahun. Jadi tak payahlah panjang sangat. Biasa-biasa sudah 60 sampai 70, itu cantik lah. Kalau lebih daripada tu dia jadi nyusah ke ramai pihak. Kalau lebih sangat daripada itu. Yang penting tuan-tuan sekalian, bila Nabi sebut amalan lebih pada 83 tahun kena rebut. Sebab life expectancy di Malaysia sangat rendah. Di Malaysia, life expectancy kita laki-laki purata 73.2 tahun, perempuan 77.6 tahun. Ini yang kualiti lah, lebih pada tu dia dah jadi nyusah ke orang. Maknanya total life expectancy di Malaysia 75.3 tahun. Kita duduk ranking ke-71 dalam world life expectancy. Tapi yang kita sebut umur 73 tahun, 77 tahun, ini umur total, bukan umur ibadat. Kalau umur ibadat, starting umur berapa? Ada orang start pencen baru start ibadat je. Ada orang dikira start daripada dia sekolah menengah, ada orang start daripada darjah 6, tapi konsistennya belasan tahun. Maknanya berapa masa je kita ibadat kepada Allah? Tak banyak. Baik tu orang pernah buat kajian, seumur hidup kita berapa lama kita sembah Allah. Kita semayang sehari 17 rakaat. Kalau 2 minit per rakaat, darab 17 rakaat, kita baru semayang 34 minit. Maknanya dalam sehari semalam kita sembah Allah, cecahkan dari atas lantai 34 minit sehari, out of 24 hours. 34 minit. Mana dalam seminggu, kalau kita kira seminggu ada 7 hari. Semayang kita sehari kita semayang 34 minit. Maknanya dalam seminggu kita hanya semayang 238 minit sahaja seminggu. Sebulan ada 4 minggu, maka 238 minit seminggu darab 4 minggu bersamaan 952 minit sebulan. Mari kita kira dalam setahun, 952 minit dalam sebulan kita semayang, darab 12 bersamaan 11,424 minit. Kita tukarkan kepada mod jam, maknanya 190.4 jam setahun kita semayang. Tukar kepada mod hari, kita hanya solat dalam setahun sebanyak 7.93 hari saja. Andaikan umur kita 60 tahun, tolaklah 10 tahun, huru-hara tolak 10 tahun, tinggal 50. Maka hak 190.4 jam kita solat dalam setahun,
Darat 50 bersamaan 9,520 jam. Dan 9,520 jam itu hanyalah bersamaan 396.7 hari saja. Maknanya umur kita 60, kita sujud pada Allah tak sampai setahun. Masa lain buat apa? Kajian menunjukkan manusia ni kalau daripada kecil sampai umur dia 75 tahun, dia telah habiskan masa selama 26 tahun untuk tidur saja. Nisbah 8 jam untuk sekali tidur dan 3 tahun untuk bergolek nak tidur. Nak tidur tu dia berguling dulu. Guling itu kira-kira 3 tahun. Tak campur tidur di masjid, tak campur lagi. Angguk masa mengaji, kira 30 tahun umurnya kerja tidur kerja. Dan manusia menghabiskan 8 tahun 4 bulan untuk menengok TV saja. Dengan nisbah menonton TV selama 2.8 jam sehari. Dan manusia juga habiskan 3 tahun untuk nengok telefon saja. Dengan nisbah 32 jam sebulan kita online. Dan manusia mengambil 4 tahun 6 bulan untuk aktiviti makan dan minum saja. Dengan nisbah 67 minit sehari kita makan. Ataupun adalah kajian dia buat, kita habiskan 235 hari untuk beratur saja. Tak campur beratur bazar Ramadan SOP ni, tak beratur, tak campur itu. 115 hari untuk ketawa saja. 136 hari saja untuk seorang wanita bersiap dan bersolek. Bayangkanlah, dia bersiap dengan bersolek 136 hari. Dan orang lelaki hanya mengambil 46 hari saja untuk bersiap. Itu start pada umur dia kecil sampai umur 75 tahun. Ringkas sangat cara bersiapnya. Saya bawakan data-data ini nak menunjukkan bila Allah Ta'ala mengatakan bahawa amalan malam tu menyamai 1000 bulan, rebutlah. Sebab kita ni nama saja umur meningkat, ibadat kita tidak banyak sebenarnya. Tak banyak. Jadi ini yang pertama. Kemuliaan Lailatul Qadar adalah malam itu bernilai 1000 bulan. Yang kata Allah Taala dalam ayat yang sama, tanazzalul malaikah. Mulianya malam itu kerana malaikat turun ke bumi. Apa kerjanya? Dia mengucapkan salam. Dalam setengah riwayat menyebut dia bersalam pula dengan manusia. Dia malaikat, dia tak ada SOP, dia boleh salam dengan orang, dia tak ada masalah. Kita tak boleh mana-mana. Dia boleh datang berjabat tangan dengan kita. Ni Allah Ta'ala menyambung lagi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu dia jadi sejahtera sampailah terbit matahari. Jadi ini makna Lailatul Qadar yang pertama adalah malam kemuliaan. Dan kemuliaannya itu ada berapa? Ada 3 berdasarkan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Selesai. Maksud yang kedua Lailatul Qadar kata ulama adalah malam ketentuan, the night of decree. Malam Allah menentukan urusan pentadbiran alam ini. Annual General Meeting AGM. Lailatul Qadar adalah malam Allah membahagikan tugasan. Bersurat Agung. Dalilnya adalah surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta benda yang akan berlaku. Maka kata ulama tafsir, pada malam Lailatul Qadar Allah menyerahkan 4 buah daftar urusan pentadbiran alam kepada chief malaikat, 4 malaikat ketua. Daftar rahmat dan juga azab diberikan kepada Jibril alaihissalam. Daftar tumbuh-tumbuhan dan juga rezeki diberikan kepada Mikail. Daftar senarai hujan, angin dan bencana diberikan kepada Israfil. Dan rekod daftar ajal daripada Ramadan ke Ramadan diberikan kepada malaikat maut. Kita panggil malaikat maut. Jadi semua ini diserahkan pada malam Lailatul Qadar. Selesai. Sebab itu kalau malam itu tuan-tuan jumpa dengan Lailatul Qadar, kalau berdoa, kebetulan masa tu tengah perbincangan takdir kita, dengan doa kita boleh ubah takdir itu. Itu tujuannya.
Katalah Allah serahkan Jibril, Mamat ni tahun ni dia kena COVID-21, bukan COVID-19, COVID-21 dia kena lepas ni. Sebab dia dah pernah kena COVID-19, lepas tu dia kena pula COVID-20, lepas ni dia kena COVID-21 pula. Tuliskan tu, kenakan pada dia. Betul lah malam tu kita doa pula. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sa'il asqam. Ya Allah, jauhkan aku pada gila, jadi sopok, jadi kena berjangkit. Kebetulan masa tu tengah surat agung. Jadi malaikat Jibril kata, ya Allah, orang ni doa minta pula tak kena penyakit. Lagu mana? Ubahlah. Dia dah minta ubah. Mudah-mudahan begitu lah. Jadi puan-puan pun malam Lailatul Qadar doakan takdir kita biar dapat diubah. Mungkin Allah Ta'ala telah takdirkan suami puan-puan kahwin seorang lagi tahun depan. Mungkin telah ditakdirkan pada Lailatul Qadar. Jadi doa, ya Allah, jadikanlah dia setia pada aku, jadikanlah dia cinta pada aku seumur hidup, ya Allah. Tak jadi kahwin, itu dia tukarkan pada malam tu. Itu kena cari Lailatul Qadar ni. Takut suami pula doa pula lagi Lailatul Qadar lagi. Jangan kau makbulkan doa dia, ya Allah. Jangan kau terima segala doa dia, ya Allah. Ni macam-macam lah ya. Itu maksud Lailatul Qadar yang kedua, malam penentuan takdir. Yang ketiga, kata ulama, maksud Al-Qadar adalah malam sesak ataupun jam, sempit. Kenapa malam tu dikatakan sesak? Kerana pada malam itu malaikat-malaikat ini akan penuh sesak di muka bumi. Penuh, rapat. Dan itu ada satu hadis, innal malaikata tilkal lailata fil ardi aksaru min adadil hasa. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat pada malam Lailatul Qadar jumlahnya di bumi lebih banyak daripada bilangan batu kerikil di bumi. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Batu kerikil hok halus-halus itu, kata Nabi, malaikat lebih banyak pada itu. Ataupun tuan-tuan ada pebble wash, kita pakai lapik dengan batu halus, itu batu kerikil. Nabi sebut malaikat lebih banyak pada pebble wash. Maknanya bumi begitu sesak sekali. Kenapakah sesak? Kenapa mereka datang berbondong-bondong ke bumi? Apa halnya? Why? Mereka datang kerana nak mendoakan kita. Apa sebab dia bersungguh-sungguh nak doakan kita? Malaikat-malaikat ni dia malu dengan kita. Apa sebab? Kalau tuan-tuan masih ingat, ketika Allah mula-mula cipta manusia, siapa yang metikaikan ciptaan kita? Malaikat. Dia pertikaikan. Kenapa nak cipta manusia? Buat benda cipta manusia ni, ya Allah, mengarut ya, buang masa. Allah rakamkan bantahan mereka itu dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu nak menciptakan khalifah di muka bumi. Apa respon para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Wahai Tuhan, kenapa perlu kau jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan mereka akan buat rosak bumi ini? Mereka juga saling menumpahkan darah, sedangkan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni puji sokmo, tasbih sokmo, buat benda cipta manusia. Dia underestimate manusia. Tapi Allah pandai, Allah maha bijaksana, dia tepih balik. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu, kata Allah Ta'ala. Ciptaan aku kenal. Dan ternyata bila malaikat tengok manusia, dia jilat ludah dia semulalah, seolah-olah begitu. Dulu kita kata manusia ni jahat macam-macam. Tengok bulan Ramadan, dia datang masjid, semayang 8 rakaat, 20 rakaat, peluh-peluh pun semayang juga, ngaji Quran ngantuk-ngantuk mata, kita tinggal spek pun dia baca juga mana yang dia mampu. Malu pula kawan kata ke dia macam-macam. Itu dia datang doakan keampunan bagi kita. Dia malu mata dengan kita. Ini kata para ulama. Justru tuan-tuan puan-puan sekalian, tidak boleh tidak, ayo kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Kena usaha. Ingat, Lailatul Qadar ini dia mesti dicari, dia tak boleh tunggu. Kalau kita duduk nunggu tak dapat, dia mesti dicari. Lailatul Qadar mesti dicari, bukannya dinanti. Memburu satu malam namanya Lailatul Qadar memerlukan ribuan malam-malam sebelumnya. Ia bagaikan atlet 100 meter yang berlari beribu-ribu kilometer dalam tempoh beribu-ribu jam sebagai persediaan untuk menghadapi hari perlombaan yang hanya mengambil masa tidak sampai 1 minit dalam jarak 100 meter. Pelari tempatah dunia namanya Usain Bolt. Dia lari 100 meter 9.58 saat. Adakah dia dapat kelajuan itu kerana menonong-nonong dia dapat? Tak. Dia dapat kejayaan itu kerana dia telah berlari beribu-ribu kilometer dan beribu-ribu jam sebelum itu. Maknanya orang yang nak dapat Lailatul Qadar bukan pada malam ganjil baru tergeh-geh menunggu. Dia tanya, malam ni berapa Ramadan? 22. 22 tak ada. Relax je lah, semayang rumah sudah. Bila malam esok 23? 23 kita semayang masjid. Orang PSM begini dia takkan dapat Lailatul Qadar. Yang dia dapat Laila anak Tok Qadar dia dapat. Sebab dia main betting kita tak boleh. Nak dapat Lailatul Qadar memerlukan bermalam-malam yang lain baru boleh dapat satu malam itu. Dan Nabi pula dalam hadis menyebut cari, burulah Lailatul Qadar, bukan tunggu. Dalam hadis disebut iltamisuha, carilah. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, pada 9, 7 dan 5 malam yang tersisa, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mesti cari. Sama juga hadis kata Ibnu Umar, man kana mutaharriyaha. Nabi sebut siapa-siapa yang mutaharriyaha. Apa makna mutaharriyah? Mencari. Jadi Lailatul Qadar mesti diburu. Maka siapa yang mencarinya, kata Nabi, falyataharraha fi lailati 27. Carilah ia pada malam 27 Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi pada malam 27 Ramadan nanti, Masjid Negeri pun kita ada lewatkan sikit kita punya semayang tarawih, supaya malam tu puan-puan boleh iktikaf panjang sikit. Jadi untuk malam 27 nanti kita tak ada nak lorat-lorat, satu malam je lah. Sebab kita zaman musim SOP ni cuma kita minta kebenaran khas malam Lailatul Qadar, malam 27. Kita tidaklah kata 27 tu wajib Lailatul Qadar, tapi sebab Nabi suruh cari malam 27. Jadi malam 27 tuan-tuan puan-puan datang semayang Masjid Negeri, semayang tarawih. Malam tu kita bertarawih, kita berilek-rilek saja bacaan kita. Tidak tepat sangat pukul 10 kita berhenti, anjak-anjak sikit. Dan tuan-tuan puan nak iktikaf pun kita persilakanlah, kita persilakan. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita nak memburu Lailatul Qadar ini, apakah amalan-amalan yang bagus kita buat? Baik, kata para ulama, dalam usaha memburu Lailatul Qadar, buatlah apa saja amalan, semuanya dapat ganjaran daripada Allah. Makna kalau takdir malam Lailatul Qadar, puan-puan tengah menekan buat kuih semprit, dapatlah pahala gentir kuih semprit 1000 bulan. Itulah tara yang dapat. Kok tengah bawa motor, bawa kereta masa itu, kebetulan Lailatul Qadar dapat pahala bawa kereta 1000 bulan. Kok tengah bertugas dekat highway jaga roadblock, kan ramai frontliner kita, mana nak semayang, supaya kita dia jaga keselamatan, keamanan. Jadi kalau dia jaga elok-elok, kerja elok-elok, dia dapat pahala 1000 bulan jaga sekatan jalan raya. 1000 bulan. Apa saja dalam kitab Lataiful Ma'arif, pernah Juwaibir radhiyallahu rahimahullah dia bertanya kepada Ad-Dhahak, ara'aitan nufasa wal haid wal musafir wal naim lahum fi lailatul qadar nasibun? Wahai tuan guru, saya nak bertanya,
pada malam Lailatul Qadar, apakah nasib kepada wanita yang sedang nifas, wanita yang sedang haid, orang musafir yang duduk atas kenderaan, ataupun orang yang tertidur malam tu? Adakah mereka tak dapat apa-apa bahagian pada malam Lailatul Qadar? Maka jawab Ad-Dhahhak, na'am, kullu man taqabbalallahu 'amaluhu sayu'tihi nasibuhu min Lailatul Qadar. Kata Ad-Dhahhak, insya-Allah dapat. Semua orang yang Allah terima amal mereka akan mendapat juga bahagian pada malam Lailatul Qadar. Contohnya orang tadi dia tidur. Dia antara tanda Lailatul Qadar, kata orang tua-tua, kalau malam tu malam paling ngantuk sekali. Malam lain molek ngak cerah matanya. Malam tu ya Allah start pada isyak. Nguak je kerja ngapalah aku ngantuk. Tu tanda-tanda Lailatul Qadar. Lawan dengannya. Lawan. Minum kopi semalam tu. Gong. Lawan. Terus tak tidur 3 hari. Lawan. Kata tak boleh, dah minum satu kolej dah minum, ngantuk juga. Tidur sajalah. Tapi tidur tu biar tidur ibadat. Ambil wudu, tidur, berdoa, baca Quran semuka dua, tidur. Jadi kalau kita tidur malam tu dalam keadaan ibadah, tidur pahala 1000 bulan. Dapat cara itu. Jangan tidur menerak kat dapur begitu, tak ada pahala, rugi sebab tidak ada persiapan. Penat buat kuih semprit, menerak je terus tidur, tak ada, rugilah. Ataupun bagi kaum ibu yang tidak dapat beribadat, tak boleh semayang, tak boleh baca Quran apa semua, apa juga amal soleh, melayan kehendak anak-anak misalnya, nak makan spaghetti malam ni, buat spaghetti, niatkanlah, ya Allah aku masak spaghetti, ini je ibadat aku boleh buat malam ni, dapat pahala masak spaghetti 1000 bulan. Atau layan suami molek-molek, abang nak minum air, ada nak makan manis-manis lepas tarawih benda, lain macam layan saya, ni je lah amalan saya boleh buat malam ni. Kau dapat 1000 bulan, dapat. Kata ulama boleh. Kata Syekh Atiyah Saqar, wa fi hadis Ibn Abbas an-nuzulil malaika fiha annahum yamurruna ala kulli qa'im wa qa'id wa musalli wa dhakir yusallimuna alaihim wa ya'manuna ala du'aihim fayaghfirullahu lahum. Kata Syekh Atiyah Saqar, ulama besar di Al-Azhar, dalam hadis Ibnu Abbas berkenaan turunnya malaikat, maka mereka akan tetap melalui orang-orang yang qiyam, orang yang semayang malam, orang yang duduk, orang yang solat biasa, termasuklah orang yang berzikir. Maknanya dia lalu semua orang, dan para malaikat akan berdoa dan akan mohon ampun untuk mereka. Jadi apa saja amalan boleh dibuat, walau bagaimanapun. Ni kan kalau cakap begini ramai lah lega, tak payah lagi masjid di rumah sudahlah. Disebabkan malam ni malam istimewa, kita elok, kata para ulama, buat amalan yang istimewa juga, lain dari kebiasaan, supaya malaikat yang datang kagum. Wow, jarang mamat ni begini, dia begitu, nak begitu. Maknanya semayang isyak, hari-hari semayang isyak, benda kau pelik je. Dok boh dia semayang tasbih. Wow, aku rasa 20 tahun dulu dia semayang tasbih. Kita nak kekaguman malaikat itu. Wah, malam ni dia ngaji Taranum biasa sumbang, malam ni sedap boh dia baca. Memang aku nak pergi tengok. Kita nak itu. Ada satu nilai tambah, value added, yang menarik perhatian malaikat rahmat. Itu kita nak. Tapi cara yang paling mudah, kata ulama, buatlah amal ibadat yang Nabi buat. Sebab apa juga amalan yang Nabi buat, dia ada barakah. Ada barakah. Masak kuih semprit malam Lailatul Qadar, pahala ada, tapi sunnah tak ada. Sebab Nabi tak makan kuih semprit dan Nabi tak buat kuih raya. Habis apa amalan Nabi yang saya boleh buat, Ustaz? Banyak. Kita dalam kesempatan ni kita cerita ringkas saja. Satu perkara yang orang nak pemburu Lailatul Qadar tak boleh tinggal adalah iktikaf. Ni tak boleh tinggal, tak ada kompromi. Iktikaf kena buat. Cuma kita suasana pandemik ini ada sedikit susah, sebab sepatutnya iktikaf ini kena mula pada waktu subuh lagi, dan tak boleh putus. Mana puan-puan, tuan-tuan, pagi tadi datang program khatam subuh, daripada subuh tadi tak balik-balik, masih di sini lagi. Itu orang iktikaf kalau ikut kaedah dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takif shalla al-fajr
thumma dakhala fi ma'takifihi. Kata Aisyah adalah baginda Nabi bila nak beriktikaf, dia akan mulakan dengan sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh, dia terus duduk di tempat iktikaf dia, mana tak balik ke rumah dah. Jadi yang ni kita ada takdan nak buat lah, takdan. Tapi masjid kita tak ada masalah. Kalau perempuan esok, tuan-tuan pun habis sembahyang subuh nak duduk, tak ada masalah. Jangan bawa katil baring, bawa macam rumah sendiri pula. Tak boleh lah. Duduk cara masjid lah. Duduk cara masjid. Siap bawa TV, baring-baring, bawa, tak boleh. Cara masjid lah. Iktikaf sampai zuhur. Dan Nabi SAW, dia memang tidak meninggalkan iktikaf. Kata Aisyah, anna Nabi SAW kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi melakukan i'tikaf pada malam 10 terakhir bulan Ramadan sampailah dia meninggal dunia, sampai dia wafat. Kemudian kata Aisyah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Isteri-isteri dia pula menyambung ibadat dan budaya i'tikaf selepas Nabi wafat. Jadi ini dalil bahawa orang perempuan pun digalakkan untuk i'tikaf. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma sekali lagi, ada kawan-kawan kita di negeri-negeri tertentu, mereka tidaklah sebebas kita beribadah. Macam hari semalam telah diumumkan oleh pihak pemerintah berkenaan perintah kawalan pergerakan PKP di 6 daerah di negeri Selangor Darul Ihsan. Di Hulu Selangor, di Hulu Langat, di Petaling, di Gombak, di Kelang, Kuala Langat dengan Sepang. Yang lain tu masih PKPB syarat. Dia kena mula start daripada 6 hari bulan, hari esok, sampailah 17 Mei. Maknanya daripada 24 Ramadan esok sampai 5 Syawal. Kita galakkan kepada rakan-rakan di Selangor, puasa senang je lah terus. Takkanlah daripada duduk melanguk dalam rumah beraya tak ada ke mana, baiklah puasa senang. Ini cadangan kita lah, cadangan kita. Kita orang ni memang payah sikit nak puasa awal-awal ni, banyak orang makan sana sini. Kalau jadi dia orang puasa senang lah. Dah 5 Syawal baru buka PKP. Jadi untuk negeri-negeri atau daerah-daerah yang PKP ni, dia orang tak dapat support kita nak iktikaf masjid bagai-bagai. Pertamanya dari satu sudut kita bersyukur. Yang kedua, kita nak pujuk juga mereka, kepada tuan-tuan yang sedang menonton kot daripada Selangor. Jangan kita rasa sakit jiwa apa pun, jangan. Sehingga ada yang kata-kata payahlah PKP ni. Zaman PKP ni banyak dah bagus dah. Ada e-commerce, e-bazar, e-borang, e-delivery. Yang tak ada e-marah masjid, tak ada, dia kata. Apa masalah kami nak e-marah? Ini ulil amri. Ini pertimbangan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Mereka tengok ada mudarat ataupun tidak. Tapi don't worry, kita dah banyak kali sebut sebelum ini, walaupun kita tak dapat ke masjid, dan kita tak dapat ke masjid bukan kerana kita tak nak pergi, kita terhalang. Maka kita dah pernah sebut sebelum ini, Allah Ta'ala atas belas ihsannya telah menugaskan ada malaikat yang tugasnya menulis amal-amal soleh yang biasa kita lakukan sebelum musibah. Macam tuan-tuan puan-puan biasa ibadat on regular basis. Contoh hari biasa datang masjid, ataupun Ramadan tiap-tiap tahun tadarus Quran. Tiba-tiba na'udzubillah tahun depan kita sakit, na'udzubillah, tak dapat dah nak join kawan-kawan boleh tadarus seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita pun menangis, sedihnya tak boleh tadarus. Jangan menangis, sebab Nabi cerita ada satu malaikat kerjanya tulis segala amal yang biasa kita kerjakan, dengan syarat amal itu adalah amalan yang istiqamah. Hadis daripada Anas bin Malik, idza batalallahu almu'mina bi bala'in fi jasadihi qala lil malak. Apabila Allah uji seorang yang mukmin itu dengan sesuatu bencana pada tubuhnya, lantas Allah akan menulis, akan menyuruh kepada malaikat untuk menulis, uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'malu fa in syafahu ghasalahu. Wahai malaikat, tuliskan lagi amalan yang dia biasa lakukan sebelum datang musibah itu. Malaikat pun kata, dia duduk rumah je, kuarantin, tak ada keluar, takkan nak tulis markah pergi masjid? Tuliskan.
sebab dia memang orang masjid sebelum ini, tetap pahala tu jalan. Jadi tuan-tuan jangan pelik nanti di padang mahsyar bila dibentangkan amalan kita, kita heran. Encik malaikat, kenapa tarikh Ramadan 14, 42, 24 Ramadan saya ada markah pergi Qiyamul Lail, saya ada markah pergi tadarus Quran di masjid, saya duduk di Puchong Batu 13, kena kuarantin PKP, tak boleh keluar rumah 2 minggu. Macam mana saya ditulis pergi masjid pula dah? Demo tak kena bareng. Bukan cakap Kelantan tak, ni contoh. Ini kelebihan untuk orang yang diuji dengan musibah. Sebab Tuan Haji sebelum musibah pandemik rajin pergi masjid, jadi malaikat masih tulis lagi amalan yang pakcik lakukan itu. Jadi don't worry, be happy. Baca Quran banyak-banyak. Kuarantin Quran time, baca Quran banyak-banyak. Jadi beriktikaflah kita. Cuma kepada orang perempuan, wanita muslimat, mereka boleh beriktikaf di masjid. Cuma ada setengah pandangan para ulama, antaranya dalam mazhab Hanafi, boleh juga seorang muslimat wanita beriktikaf di rumah. Boleh. Dengan catatan tempat yang dia buat iktikaf di rumah itu adalah tempat khusus. Maknanya nanti puan-puan balik, cari satu ruang yang kita create khusus untuk iktikaf, tak bercampur dengan aktiviti lain. Contoh, jangan jadikan tempat itu sebagai ruang tamu, tak boleh. Maksudnya, kalau tetamu datang, situlah minum, situlah kita iktikaf, tak boleh. Dia mesti eksklusif. Mungkin ada yang mikir, ruang mana rumah aku tak ada guna-guna belakang. Tak ada. Tak ada. Tapi saya ingat yang bawah tangga tu boleh guna. Tangga tu simpan kasut kan? Boleh lah, jarang guna kan? Balik kan, ajak anak kemas-kemas sikit, keluarkan kasut, spray sikit, bagi buang-buang bau kasut tu. Duduklah bawah tangga. Mana start subuh duduk bawah tu, macam Kasim Selamat duduk bawah rumah begitu. Dia jangan tempat campur. Contoh bilik tidur kita, sebab tu dah campur bilik tidur. Ataupun ruang makan, lama pun ruang makan, kena create satu ruang. Ini dalam mazhab Hanafi. Tak nak pening, datanglah ke masjid dengan syarat mendapat izin daripada pasangan ataupun suami kita. Sebab iktikaf ni tuan-tuan puan-puan, dia tidak boleh celup-celup. Iktikaf ini kata Aisyah, as-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'ud. Sunat orang iktikaf tidak balik. Dia daripada subuh sampai malam dia memang duduk berkampung halaman di masjid, sebagaimana Nabi buat. Kalau tuan-tuan puan-puan datang masjid, contoh pukul 8 datang, subuh tadi di rumah, masjid di rumah masing-masing atau di qaryah masing-masing, pukul 8 datang khatam Quran, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, i'tikaf. Tapi dia kan habis majlis pukul 11 balik pula, diputus. Untuk dapat Lailatul Qadar, dia tak boleh putus. Sekali duduk sampai malam. Bawa beg siap. Biasa memang orang iktikaf bawa beg siap. Bawa beg siap-siap. Cuma kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, iktikaf kalau kita nak buat, dia ada undang-undang dia. Kalau kita nak iktikaf, kena ikut undang-undang ini. Ada 8, mana yang sempat kita cerita. Pertama sekali, Imam Al-Ghazali dia buat satu risalah Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Ar-Rasail Imam Al-Ghazali. Kata dia, adab i'tikaf untuk orang yang nak dapat mudah dapat Lailatul Qadar, adabul i'tikaf dawamu dzikri wa jam'ul ham wa tarakal hadis wa luzumul mawdi' wa tarakal intiqalat habasa an-nafsu 'an maradiha wa ma'naha wa man'aha fi majabiha wa jabaruha ala ta'atillah azza wa jalla. 8 perkara. Nombor 1 kata Imam Al-Ghazali, dawamu zikri. Orang yang iktikaf dalam masjid, yang dia kena buat adalah dawamu zikir. Maknanya mesti zikir terus-terusan. Kalau setakat tidur, tak payahlah, dia mesti berzikir. Zikir ni banyak, kalimat-kalimat tayyibah, la ilaha illallah, atau membaca subhanallah, atau beristighfar astaghfirullah, atau membaca tahmid alhamdulillah. Itu kerja dia. Dia duduk baring tak ada masalah orang iktikaf. Perempuan kalau duduk belakang
atau segan takut orang nampak, atas pun kita buka, boleh buka atas. Nanti maklumkan pada security kita, atas kita buka eksklusif, jadi boleh baring. Kau takut segan sekoden dia orang kan, atas clear, tak ada masalah. Baring sambil, jangan baring tidur keruh tak, zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Itu dawamu zikri, kata Imam Al-Ghazali. Dia zikir ni ada banyak. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan, ada zikir yang dia punya pelaksanaannya simple tapi fadilat dia besar. Ada zikir yang simple-simple. Ada satu riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia cerita satu ketika mereka semayang maghrib bersama dengan Nabi SAW. Nabi imam. Ketika Nabi i'tidal, Nabi rukuk, kemudian Nabi bangun i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Biasa orang jawab apa? Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba ada satu orang jemaah, dia jawab kuat. Dia jawab alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Lain daripada orang. Orang lain jawab Rabbana walakal hamd. Dia jawab alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Habis Nabi semayang maghrib, Nabi tanya, siapa baca pelik tadi? Nabi tanya. Taubat seorang tak mengaku. Semua diam. Semua diam. Yang membacanya ketika itu seorang sahabat nama Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Semua diam, tak nak mengaku. Sebab takut Nabi marah. Awak mandai-mandai baca, siapa suruh? Aku tak ajar. Sedap nak baca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Bila tak ada orang yang mengaku, lantas Nabi mengatakan, falam yaqul illa sawaba. Siapa-siapa yang baca tadi, maka benarlah apa yang dia baca, kata Nabi. Mana tidak salah apa yang dia baca. Barulah sahabat pun kata, ngakulah. Nabi kata okey dah tu. Kemudian kata Rifa'ah, dia pun angkat tangan, ana ya Rasulullah, wa arju biha al khair. Saya berharap apa yang saya baca tadi saya dapatlah kebaikan. Nabi pun kata kepada dia, wallazi nafsi biyadih, demi Allah, kata Nabi, ra'aitu 13 malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha ila Allah azza wa jalla. Kata Nabi, demi Allah, masa saya semayang tadi, dek kerana kamu baca ayat itu, saya nampak 13 malaikat. Dalam riwayat yang lain, 30 malaikat berebut angkat bacaan kamu tadi untuk disembahkan kepada Allah. Ni hadis riwayat Bukhari. Ucapan ringkas, tapi 30 malaikat berebut-rebut nak mengambilnya daripada kita. Apakah bacaannya? Mudah saja, puan-puan tuan-tuan boleh amalkan. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang mengandungi keberkatan di dalamnya. Tuan-tuan puan-puan amalkan sambil-sambil duduk di masjid. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Sekali baca 30 malaikat dapat. Kalau baca 1000 kali, mujur malaikat tu oleh pencen awal. Pencen awal dia, letak aku melayan ke dia ni, pas ngambil. Mujur malaikat dia jenis tak jemu. Ambil, amalkan. Apa lagi zikir yang tuan-tuan puan-puan boleh amalkan? Iktikaf di masjid. Musim tak illa billah mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abada. Siapa-siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tiap-tiap hari 100 kali, maka dia takkan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Tidak jatuh miskin, tidak jadi fakir, tak ngarap orang. Jadi amalkan 100 kali. Haqalah juga adalah lafaz yang sangat bagus dibaca kalau kita sedang runsing, susah hati, pening macam-macam.
Macam sekarang ni kita ramai orang tengah runsing. Puan-puan, tuan-tuan pun ada yang tengah runsing. Runsing kenapa? Penyakit pandemik. Sekarang ni pula main pesen CC1, CC2 dan macam-macam. Ada sekolah tertentu kelasnya ditutup kerana parentnya kena positif, jadi student tu jadi CC1. Kita pula mak ayah jadi susah hati ni dah jadi makanan harian kita sejak daripada pandemik ini. Sebab itu banyakkan membaca la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat disebutkan fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban min ad-durri adnaha al-hamma wal faqra. Bacaan la haula wala quwata illa billah boleh menjauhkan 99 mudarat dan juga penyakit, dan paling minimum dijauhkan daripada susah hati dan fakir miskin. Tuan-tuan, penyakit susah hati adalah penyakit yang paling parah sekarang. Mungkin orang dia tak ada kencing manis, dia tak ada 3 serangkai, tapi dia ada penyakit kebimbangan. Penyakit kebimbangan ni dah jadi penyakit. Kita, negara kita sambut Hari Kesihatan Mental Sedunia tiap-tiap tahun, bulan 10. Tahun lepas kita buat, ada satu kajian dikeluarkan oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity. Dia buat kajian pasal kesihatan rakyat di Malaysia. Dia dapati hampir 500,000 juta rakyat di Malaysia ada simptom tekanan ataupun depression. Orang depression ni ramai. Orang yang sakit jiwa. Dalam majlis kita ni ada orang sakit jiwa. Ada. Orang sakit jiwa kita tak kenal. Dulu kita anggap orang sakit jiwa ni pakai comok, rambut tak turun, janggut panjang, kuku hitam, duduk bawah jam, menara jam masjid negeri. Dah. Sekarang ni orang sakit jiwa smart-smart. Jemaah masjid pun ada. Sekarang ni dia panggil masalah anxiety disorder, gangguan kebimbangan. 1:6 rakyat Malaysia ada gangguan mental ini. Mental illness paling tinggi MDD, Major Depressive Disorder. Kemurungan besar, bimbang tak tentu arah. Bagaimana lah raya ni, tak balik dah anak aku. Siapa nak ni? Raya ke mana aku? Semayang ke mana? Dia bimbang tak tentu arah. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Jangan bimbang tak tentu arah. Banyakkan baca la haula wala quwata illa billah. Kalau puan-puan, tuan-tuan, kita bimbang tinggi sangat, kita takut kita dapat penyakit fizikal, secara automatik orang yang ada masalah mental automatik dia dapat penyakit fizikal. Sebab tu kalau kita tengok 48% orang yang masalah kebimbangan yang teruk ni mesti dia mengidap minimum satu penyakit kronik. Satu mesti ada penyakit kronik. 59% pesakit kemurungan akan ada masalah buah pinggang. 47% pesakit kemurungan akan ada masalah kanser. Bayangkanlah. Jadi jangan bimbang luar biasa sangat. Banyakkan kita ni berzikir la haula wala quwata illa billah. Bila anak beritahu, mak rasanya aku tak balik dah raya ni, tahun lepas tak balik, tahun ni tak balik. Mak janganlah marah, mak la haula wala quwata illa billah. Baca la haula wala quwata illa billah. Amalkan. Ada orang dia bimbang dari segi kesihatan, bimbang nak tak balik, bimbang nak beraya kat mana, beraya pun tak ada mood dah. Ada orang bimbang pendapatan terjejah. Bayangkanlah rakan-rakan kita yang berniaga baru ni di Rauk, buat expo perniagaan di Rauk. Tiba-tiba bandar Rauk isytihar PKPD. Bayangkan berniaga modal tak balik lalu. Tepuk dahi. Kalau musang king tu dah tak ada king, tinggal musang je dah. Siapa tak boleh berniaga, tak boleh dah. Barang dah beli, susah hati, bimbang, takut. Apa ada mereka juga kita nasihat, bacalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita cerita pasal stresnya. Kami di masjid ni ada 2-3 jemaah kami yang OKU, orang kelainan upaya. Mereka ni cacat pendengaran, pendengaran dengan pertuturan. Tak boleh mendengar, tak boleh cakap. Rupanya orang tak boleh mendengar, tak boleh cakap, selama ni dia communicate dengan kita, dia tengok kita punya bibir. Percakapan mulut kita ni, dia boleh mengagak apakah
bahasa atau benda yang kita nak communicate dengan mereka. Pakcik duduk sini sikit, dia nampak mulut, dia boleh teka lah, tak adalah tepat. Mana suruh duduk sini sikit, dia faham. Tapi sejak daripada kita ni dah setahun pakai mask, pakai topeng, mereka rasa dunia sunyi sangat. Sebab dia tak tahu kita cakap apa. Sebab dia tak ada ilmu cakap dengan mata. Kalau dia cakap dengan mata, selesailah communicate dengan kita. Jadi tu dia murung sekarang. Dia buat sekretari atau doktor-doktor yang sakit jiwa, dia orang pun cerita ramai OKU datang mengadu, dia orang rasa dunia semakin sunyi sekarang. Sebab dia dah tak nampak apa yang kita cakap. Kita pun communicate yang non-verbal, senyum, mana tahu dah sekarang. Tadi gambar 2-3 orang senyum apa tak nampak. Jadi bila kita tengok gambar, dia senyum ke tak senyum ke, kita itu non-verbal communication. Kita dah tak tahu lah orang senyum ke tak kita. Jadi orang sekarang nak tunjukkan dia senyum, dia kecilkanlah mata. Kononnya kalau orang senyum kan mata kecil gitu kan. Alah hilanglah bulu mata palsu, tak payah nak tunjuk sekarang. Sial. Jualan lipstick menurun sekarang. Tak ada guna dah pakai lipstick. Buat merah ke emas, buat apa? Buka emas, merah, emas begitu. Bacalah la haula wala quwata illa billah. Dia bimbang ni benda besar. Saya nak ada satu analogi ya. Diceritakan satu riwayat, dinisbahkan riwayat ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang tanya kepada Ali, "Wahai Ali, apakah makhluk yang paling gagah sekali dalam dunia?" Kata Ali, makhluk paling gagah gunung. Gunung gagah. Dalam dunia ni gunung paling tinggi Gunung Everest. Berapa orang kalangan tuan-tuan pernah naik Gunung Everest? Tak pernah. Bukit Belindo pun tak lepas. Benda gagah ni payah nak ditakluki. Jadi yang paling gagah adalah gunung. Orang tanya Ali lagi, apa yang lebih gagah pada gunung? Ada, besi. Berapa pula besi gagah? Besi, kalau bulldozer tu segagah-gagah bukit, sodok dia tumbang. Di Mekah tu dulu berapa banyak bukit batu. Sebelum jadi Hotel Hilton sekarang, Jabal Omar tu semua kan bukit dulu tu. Hotel Mekah dah tak ada dah, dulu bukit belakang dia. Sodok dia, JCB, bulldozer, habis. Besi kuat, kata Sayyidina Ali. Apa yang lebih kuat pada besi? Yang lebih kuat pada besi api. Apa sebab? Api dia boleh cairkan besi. Kalau kita pakai oxyacetylene welding itu, dia boleh cairkan besi. Dengan suhu 3500 darjah Celsius, dia boleh cairkan. Sebab besi cair pada suhu 1500. Orang tanya pada Ali, ada tak lebih gagah pada air? Daripada api? Ada. Apa dia? Air. Gagah-gagah api, siram sebaldi air, senyap api, tinggal asap. Ada tak lebih gagah pada air? Ada. Apakah dia? Awan yang membawa air itu sendiri. Sebab itu awan kalau terlampau tebal, kapal terbang pun takut. Pilot, tuan-tuan kan selalu naik kapal terbang, hak kita bergegar terangkat-angkat cawan oren tu apa hal? Langgar awan tu. Guguk, meninggal dah. Oh, dengar radio tu kau siaran dengar Qurannya, mati dengar Quran lah aku ni kan, mudah-mudahan. Bau langgar awannya tu. Guguk. Lepas tu pilot kalau awan tebal dia sesok perut lah. Awan ni kan ada jenis-jenis cumulus nimbus apa. Kita tahu ambil gambar je lah. Oh lawanya awan macam salji, apa yang ambil. Kita tak tahu awan tu, pilot nak mengelakkan awan tu berapa kelajuan dia lari, kejap ke atas, kejap ke bawah, pergi kanan, Allah tebal, langgar je lah, go. Kita akan mengalami sedikit gangguan kerana sila duduk dia jangan di air panas tak dapat disediakan, terima kasih. Go. Awan gagah, kata Sayyidina Ali. Apa yang lebih gagah daripada awan? Kata Sayyidina Ali, angin yang menolak awan tu pula lagi gagah. Angin mana ada orang boleh melawan? Semasa jerebu asap daripada Riau yang ditiup ke tempat kita, yang bawanya angin. Panjanglah orang tu tanya, apa lagi yang paling gagah daripada angin? Jawab, matahari. Apa yang lebih gagah pada matahari? Manusia. Apa yang lebih gagah pada manusia, wahai Tuan? Kata Ali, yang lebih gagah daripada manusia adalah mengantuk. Mengantuk ni benda gagah. Kita kalau dah mengantuk, asal buat gagah. Sado macam mana pun badan, dan mengantuk buruk mata tak boleh lah. Tidur aku je baru makan ubat sema dia kata. Kawan tadi makan setek atau benda ubat tak boleh.
tutup mata hanyut. Tutup mata hanyut. Yang paling gagah pada seorang manusia adalah mengantuk. Mengantuk ni dia gagah. Lepas tu orang kalau bawa kereta dan dia mengantuk, berdoa je lah, berhenti jap minum kopi, rasa 3 cawan dah dia minum. Jenis ngisap rokok, rasa kat separuh bungkus dah dia ngisap rokok, ngantuk juga. Hanyut, dia panggil micro sleep. Dia rasa dia tak tidur, sebenarnya dia tidur. Hanyut, Allah 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 Allah, Allah 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 Allah. Berhenti je lah, berhenti je, jangan. Ngantuk ni dia gagah. Orang tanya, Ali, ada tak lebih gagah daripada mengantuk? Ada. Apakah dia? Susah hati. Susah hati membunuh mengantuk. Puan-puan boleh tidur kalau susah hati. Mengantuk macam mana tak boleh tidur, walaupun malam tadi tak tidur. Contohlah kita daripada malam tadi, bukanlah nunjuk baik dah, pukul 3 bangun, semain tahajud apa semua, tak tidur ni. Pukul 4 siapkan sahur keluarga, tak tidur lagi ni. Lepas tu pukul 5 lebih sikit dengan suami pergi masjid main subuh, imam apa semua, iktikaf sekejap, balik pukul 7 semain duha lebih kurang, balik rumah sekejap, tak tidur. Kemudian tukar-tukar baju, siap-siap datang pula masjid, majlis tadarus, khatam tadarus. Ni sampai sekarang tak tidur ni. Mata ni tutup anyut. Tutup anyut. Aku ni dah ke Zohor dengar. Benda daripada pukul 3 kita pun faham. Tapi tiba-tiba na'udzubillah, orang telefon beritahu anak kita masuk hospital. Jadi nak tidur, tak tidur. Hospital, terus sedih, tak jadi tidur. Padahal daripada pukul 3 tak tidur. Itulah dia, susah hati membunuh segala gagah-gagah yang lain. Sebab itu jangan pandang kecil kepada masalah susah hati. Habis macam mana Ustaz? Susah hati kalau ada, banyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini Nabi ajar. Nabi ajar membaca hauqalah. Hauqalah. Kita laju-laju sajalah ya. Jadi yang pertama, hendaklah iktikaf dalam keadaan berzikir banyak. Berzikir banyak. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, adab i'tikaf wa jam'al ham, mesti penuh konsentrasi, tidak sibuk ke benda lain. Maksudnya iktikaf aja. Jangan bawa laptop masa ni lah buat kerja dekat masjidnya, siap ke tesis. Ada orang buat PhD, dia buatnya tesisnya dia sambil iktikaf, tak boleh. Dia mesti konsentrate dengan amalan yang khusus. Bukan tak boleh buat tesis, boleh, tapi tumpukan kepada ritual ibadah. Atau orang main telefon, bukan tak boleh main telefon, tumpukan dulu. Sebab Lailatul Qadar bukan hari-hari. Kalau dapat, wah, 1000 bulan tu, kenalah sungguh sikit. Yang ketiga, wa tarakal hadis. Ini payah. Kata Imam Ghazali, ada orang i'tikaf jangan cakap banyak, duduk diam. Kalau nak cakap boleh zikir, itu saja. Man kana yu'minu billah wa yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nabi pun pesan, siapa yang percaya ada Allah, percaya ada hari kiamat, dua saja dia kena buat. Pertama, cakap yang baik-baik, mana zikir, ataupun diam. Diam. Jadi duduk i'tikaf jangan bercakap, apatah lagi membawang, tak dibenarkan. Yang keempat, waluzum al-mawdi', mesti konsisten berada di sebuah tempat saja khas. Mana kalau tuan-puan nak i'tikaf di masjid negeri, boleh cari ruang kita, ambil kursi putih ni orang wakaf, ambil, letakkan, jadikan tu tempat kita. Macam biasa orang buat di Mekah kan, dia siap bawa kursi, bawa termos air, kurma sebekas, dia jadi rumah dia buat. Itu i'tikaf, itu tempat dia. Orang kita panggil cuk, cuk pun cuk lah, kita cuk lah situ. Kita letakkan semua, tak payah letak frame gambar suami, tak perlulah. Mana kita duduk on top kata orang kampung. Mana jangan kejap tiang situ, hamun pula dah panas sini, cari tiang sana pula. Orang lalu-lalang pula mandang kaku, belakang sikit, takutkan belakang lah balik pula dia. Sebab kita ni setan mengganggu lagi. Setan yang kena rantai itu setan grade 52 ke atas je. Setan kumpulan pengurusan dan profesional. Kumpulan sokongan punya setan masih ada lagi. Grade 27, grade 32, grade 19 ada lagi. Jadi dia bisik, baliklah kau, dia duduk masjid hamun, balik kita nanti. Jadi Imam Ghazali kata, duduk setempat saja.
Jangan banyak-banyak bergerak. Yang kelima, wa tarakal tanqalat, jangan mundur mandik. Samalah, jangan pindah-pindah, jangan mundur mandik. Kejap sana kejap kemari, jangan. Tumpukan di satu lokasi saja. Sebaik-baiknya kalau tuan-tuan perempuan nak solat, cari tempat yang boleh beri ketenangan. Jangan cari tempat yang orang ramai lalu. Ataupun kalau nak iktikaf sampai petang, kita ada pelajar kafar. Jangan cari tempat budak kafar. Memang tak khusyuk semayang yang kau cari tempat tu ngapa? Memang pot dia tu daripada awal semester lagi. Tak boleh nak nyalah ke dia. Cari tempat yang kita rasa tak diganggu sangat. Dan sunat hukumnya semayang bila tempat beramai ni pakai sutrah. Apa manusia nanti kita minta kita punya tangan keluarkan. Kita ada orang bagi wakaf sutrah. Sutrah ni penghalang tempat semayang. Sunat hukumnya. Kita semayang, letak penghalang di depan kita. Dapat pahala lebih. Macam sekarang kan kita semayang ikut dek kita je orang dalam. Letakkan satu sutrah, maknanya kita nak beritahu kepada orang ramai, this is my territory. Jangan you masuk sini. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Kalau kamu semayang dengan menggunakan sesuatu yang menutupi depan kamu, fa arada ahadun an yujtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi. Kalau kamu dah letak border sepadan, tiba ada orang melintah, kamu berhak buat roadblock, kata Nabi. Ini hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan kita i'tikaf ini hendaklah ibadat tu tenang, jangan tergesa-gesa, jangan. Bainama nahnu nusalli ma'an nabi itsami'a jalabata rijalin. Kata Qatadah, kami pernah semayang dalam masjid dengan Nabi, tiba-tiba dengar suara orang macam kelang kabut bising bangun. Falamma shalla qala ma sya'nukum. Habis semayang Nabi pusing belakang tanya, "Amda hak bising bangun sangat ni? Wah kelang kabut saja ni." Qalu sta'jalna ila salati. Kami tergesa-gesa nak kejar semayang tadi ya Rasulullah. Nak mentang jadah lagi, nak macam-macam benda, nak betul ke baju lipat macam-macam benda. Oh tu huru-hara sikit. Minta maaf lah ya Rasul. Kata Nabi, fala taf'alu, mu jangan buat begitu lagi. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Kalau mu semayang masjid, tenang-tenang, kata Nabi. Relax, tenang-tenang, jangan bertendang-tendang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Mana-mana rakaat yang kamu dapat tunaikan, tunaikan. Mana yang terhilang, sempurnakan kemudian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, wajabatun nafsu 'ani maradiha, menahan keinginan nafsu. Maknanya masa i'tikaf, tahanlah nafsu kita daripada kehendak yang macam-macam. Maknanya hai berbuka ni dululah. Buka ni kalau nak masak apalah ya. Rasanya masak nasi kerabu sedap juga. Mana pula nak beli ya. Tengah iktikaf fikir benda begitu. Jangan. Ni iktikaf dulu pasal makan. Beritahu pada keluarga anak-anak, awak dah besar-besar, pandailah mencari. Mak ni umur masih ni lah nak mencari bekal. Awak petangkan pandai-pandai lah datang buka masjid. Sudah masjid negeri buat makan 500 bungkus hari-hari sedia. Datang ambil. Dengan kita pun buka sekali sini. Tak payahlah terasa pulak makan aiskrim. La ilaha illallah. Jangan dilayan sangat bisikan, dia nak ganggu kita. Kemudian yang ketujuh, kata Imam Ghazali, wa mana'a fi mahabiha, dan tahan diri daripada cenderung mengekor pula nafsu itu. Tadi menahan ingat, ni menahan mengekor nafsu itu. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, wajabaruha ala ta'atillah azza wa jalla. Dalam masjid hendaklah kita berusaha untuk tanamkan sifat sentiasa taat sahaja kepada Allah. Jangan lakukan perkara-perkara yang dilarang. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Kita sama-samalah berdoa kepada Allah, moga bagilah sekali peluang dapat kita merasa Lailatul Qadar dalam umur kita sekarang ini. Takdirlah kita malam 23 ini atau malam 24, malam ganjil lah 25, 27. Tuan-tuan puan-puan dapat, bersyukurlah kepada Allah. Kalau tiap malam tunggu rasa tak dapat lagi, 27 ni datang, InsyaAllah tak ada arah 27 adalah Lailatul Qadar. Tapi mungkin malam 21 kita pun tak tahu. Tapi kalau saya sebut malam 21 kan ada yang kecewa tu, tak jadi semayang malam. Ustaz aku datang masjid sebut malam 21 buat apa?
Ni sebab salah kita nak cakap, tapi datang sajalah masjid, tak kira 21 ke 23 ke, sebab dalam bab Lailatul Qadar ini we do the best, let God do the rest. Kita buat saja yang terbaik, rizaknya kita serahkan kepada Allah. Sebab Allah tidak ukur kepada usaha, kepada hasil kita, tapi effort kita, usaha kita, yang itu Allah nilaikan. Sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.